Syafi'i rahimahullah dalam syair dia yang panjang, kata dia, taghammadni binushika fi infiradi wajannibni an-nasihata fil jama'ah. Maksud dia, hendaklah kamu berusaha untuk menutupi keaibanku ketika mana kamu menasihatiku. Yakni nasihat aku tutup dengan begitu buka. Jauhilah menasihati aku di khalayak ramai. Pasal apa? Kata Imam Syafi'i, innan nasihata sesungguhnya nasihat itu bainan nas, yang dilakukan di khalayak ramai. Kata Imam Syafi'i, ia bukan memberi satu kesan yang baik. Bukan memberi satu kesan yang baik. Sebab apa? Sebab kita kena tegur orang di khalayak ramai, ataupun orang tegur kita di khalayak ramai, memalukan kita. Bahkan kalau kita anak pun, pak kita marah kita depan orang ramai, orang ni semua bagat tengok, kita pun merasa apa pak ni marah cik ni, walaupun dia ada hak untuk melakukan perbuatan sedemikian. Tapi dari sudut adab dan etika, perbuatan dia tak kena salah. Sebab tu kata Imam Syafi'i, wa in khalaftani wa asaita qawli, sekiranya kamu memungkiriku, menyelisihiku dan tak mau dengar aku cakap, yakni tak mau ikut nasihat aku, supaya kalau kamu nak tegur aku, kena tegur secara tertutup, tak boleh secara terbuka. Kata Imam Syafi'i, hampa jangan terkejut, wala tajza', jangan hampa terkejut, illam yu'ta ta'ah, hampa jangan terkejut kalau sekiranya nasihat hampa aku tak terima. Pasal apa? Pasal hampa memalukan aku. Apa yang nak diambil faedah daripada syair Imam Syafi'i dalam diwan dia ni, faedah dia dari sudut etika kita nak nasihat. Ikut peringkat-peringkat lah. Kaedah-kaedah yang diajak oleh Nabi SAW. Ni kita nak sampaikan Islam, lagu tu lah dan macam tu lah. Tak lari daripada apa yang diajak oleh Nabi SAW. Sebab Nabi ajak semua. Jangan ambil keras saja dan jangan ambil lembut saja. Gabungkan semua dan sesuaikan dengan realiti dan isu yang kita hadapi. Wallahu a'lam. Jadi yang ketiga tadi yang diertikan dengan Islam, berlepas diri daripada syirik dan pelaku-pelakunya. Wa huwa thalathu maratib, dan Islam itu ada 3 martabat, 3 peringkat. Pertama sekali al-Islamu wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Peringkat pertama Islam, peringkat kedua iman, peringkat ketiga ihsan, dan setiap peringkat itu ada rukun-rukunnya. Nanti kita baca lebih sambung. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi apa yang digambarkan tadi dalam usul yang kedua ni, mengenal agama, iaitu mengenal Islam. Dia mulakan dengan memberi pengertian dan takrifan Islam. Kemudian dia habang Islam tu ada 3 peringkat. Tadi ni Islam yang bersifat umum, perkataan Islam, yang mana perkataan Islam ni merangkumi seluruh kehidupan manusia, yang mana tujuan kehidupan manusia adalah untuk menyerahkan diri mereka kepada Allah, bertunduk dan patuh kepadanya, berlepas diri daripada syirik dan pelaku-pelaku. Dan dalam Islam tu dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama Islam merujuk kepada rukun Islam. Rukun Islam merujuk kepada perbuatan-perbuatan zahir. Persaksian tidak ada ilah yang berhak disembah dengan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persaksian Muhammad itu suruh Allah. Kemudian salat, zakat, puasa, haji bagi sesiapa yang mampu. Ini merujuk kepada perbuatan-perbuatan zahir. Adapun peringkat kedua, iman, naik sikit, merujuk kepada perbuatan-perbuatan hati. Iman akidah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab-kitab, percaya pada para nabi dan rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya pada qada dan iman. Ketiga, ihsan. Datangnya ihsan terhasil daripada Islam dan iman.
ihsan dalam rangka manusia nak mempraktikkan Islam dan imannya, main ihsan. Sebab apa? Bila manusia berhati-hati dalam melaksanakan ibadat, maka itulah ihsan. Aku takut ni betul tak aku buat ni, betul tak sama dengan Nabi buat tak, betul tak macam ni yang Allah suruh. Pasal apa? Sebab dia lahir perasaan tersebut lahir kerana manusia merasakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memantau setiap pergerakan dia, memantau setiap tindakan dia. Sebab tu boleh rasa, betul tak aku buat ni, betul tak ikut Nabi ni, betul tak seperti mana disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak rasa lagu tu, maknanya belum sampai peringkat ihsan. Bila tak sampai peringkat ihsan, manusia tak berusaha untuk memperbetulkan dan memperbaiki ibadat dia. Bila iman manusia, agama Islam manusia sampai ke peringkat tertinggi ihsan, maka akan ada perasaan di sana untuk memperbetulkan setiap tindakan yang dikaitkan dengan ibadat. Kalau tak ada. Kadang-kadang kita main mengaji sunnah, main mengaji, ikut dalil Quran sunnah, ikut dalil Quran sunnah, dalil Quran sunnah, perbuatan Nabi, perbuatan sahabat, penjelasan sahabat Nabi, penjelasan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi balik-balik kita masih lagi still melaksanakan amal perbuatan hasil daripada ikut-ikutan. Tak kaji balik. Buat tak tahu dah belajar lah Nabi buat macam ni, tak ikut. Masih belum ada perasaan ihsan di jiwa. Sebab bila Nabi jelaskan perkataan ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seperti mana kamu melihat dia. Kalau kamu tak mampu melihat dia, dia melihat kau. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita macam kita lah, pergi menghadap Tuanku Raja. Kita tak berasa, Tuanku tengok aku. Mula nak putih sampai, nak putih sompok. Pakai ni Tuanku tengok lama ni. Kat mana ni aku ni? Itu dalam realiti kehidupan kita. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia merasai Allah Subhanahu Wa Taala memantau dia, yuraqibuhu, memantau dia, maka dia akan rasa, banyak benda ni aku kena betul ni, aku buat ni betul ni, aku sembahyang betul tak, aku ambil wuduk betul tak, aku berzikir betul tak, aku baca Quran betul tak, aku buat amalan ni betul tak, aku buat amalan ni betul tak, sesuai tak dengan apa yang Allah perintah. Dia bagi ihsan. Nanti kita akan jelaskan satu persatu insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekiranya ada satu dua soalan sebelum kita berhenti, dipersilakan. Ada soalan saya nak tanya lagi tak? Ya, Alan. Macam mana kita kok orang duk baca Yasin, duk tahlil malam-malam Jumaat? Bagi di sini. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya melihat isu-isu seperti ini berkehendak kepada perbincangan. Dan yang paling penting sekali, bagaimana, bagi saya yang paling penting sekali bukan isu baca Yasin malam Jumaat tu. Paling penting sekali macam mana nak membuatkan mereka nak kepada ilmu. Itu pokok dia. Bila orang nak kepada ilmu, orang nak dengar Al-Quran, nak dengar hadis. Sebab bila kita jelaskan, saya selalu suka bila sebut ilmu, tak suka sebut ilmu tu. Maksud ilmu tu sendiri, hakikat ilmu. Apa kata Syekh Ibn Uthaymin tentang hakikat ilmu? Apa itu ilmu? Apa ilmu? Banyak kali dah ulang ni. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Iaitu kamu mengetahui sesuatu perkara dengan pengetahuan yang sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Yakni tahu sesuatu perkara sesuai dengan hakikat dengan pengetahuan yang pasti. 3 syarat. Tahu. Kedua, pengetahuan tu sesuai dengan hakikat. Ketiga, pengetahuan tersebut pasti. Okey, nah ni pergi kepada amalan-amalan yang orang nak buat. Dia tahu benda tu, adakah sesuai dengan hakikat yang seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi? Oh, ada orang dulu buat dah lama, ada orang nak buat apa semua. Adakah dia mengetahui benda ni dengan pengetahuan yang pasti? Ataupun hanya sekadar ikut-ikutan? Tak tahu dalil, tak tahu apa pun.
Jadi macam mana kita nak membuatkan masyarakat kita nak kepada ilmu dulu? Bila nak kepada ilmu, kemudian baru kita murnikan akidah dulu. Yasin tu tak apa, tinggal dulu. Akidah dulu. Sebab kalau akidah clear, Yasin clear. Kalau Yasin clear, akidah belum clear. Tak semestinya clear. Pasti masih katakan akidah clear, masalah Yasin seperti ini akan clear. Pasti apa tuan-tuan dan puan-puan? Pasal bila orang faham konsep akidah, beriman kepada Allah, kena taat dekat Rasul. Allah perintah kita taat Rasul. Allah perintah kita ikut Rasul. Maka kita akan membuatkan orang bertanya, amalan kami buat ni, Nabi buat tak? Bukan dalam bab Yasin saja, banyak benda lagi. Yasin satu juzuk daripadanya. Apatah lagi mai amalan-amalan pelik. Lepas mayang berdiri ramai-ramai. Tu Imam sebut, Suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Lepas tu pakai salam. Tak ada kat sini. Itu ada kat belah timur sana. Ada agak amalan lagu tu. Dan banyak lagi amalan-amalan lagi ganjil. Yang ganjil lagi pelik-pelik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sangat-sangat pelik. Bahkan baru ni salah seorang daripada yang bekerja di kedutaan Saudi, dia pergi ke Sempurna. Dia pergi ke Sempurna, subhanallah. Sana amalan syirik, amalan jenazah ni, kalau mati tu tunggu berapa hari dulu baru nak pergi ke bumi kan. Tunggu berapa hari dulu depa nak buat majlis dulu semua. Sedangkan dalam Islam Nabi suruh buat apa? Percepatkan pengebumian jenazah. Jangan bagi lambat. Sikit pun jangan bagi lambat. Jauh depa daripada memahami agama. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi nak perbetulkan angle mana dulu? Angle akidah dulu. Depa percaya kepada Allah dengan sebenar-benar kepercayaan, percaya kepada Nabi dengan sebenar-benar kepercayaan, faham konsep cinta Allah dan cinta Rasul. Selesai semua isu. Yasin adalah salah satu cabang daripada dia. Wallahu a'lam. Lagi besar je nak diajak daripada akidah. Lagi Tak. susah. Tak susah. Ajak akidah kat orang-orang tak susah akidah. Orang susah sebab akidah kepercayaan. Nak ajak tak susah penerimaan orang. Tak susah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kalau amalan orang buat. Bila buat kita pergi habaq amalan tu salah. Cari mengkali. Tapi dari sudut akidah, kita habaq orang cinta Allah. Apa konsep cinta Allah? Apa konsep cinta Rasul? Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentaati dia. Cinta Rasul, cinta dan taat kepada dia, ikut perintah dia. Bagi contoh-contoh hadis Nabi, ikut sahabat, macam mana sahabat ikut Nabi, macam mana sahabat cinta Nabi. Maklumat-maklumat seperti ini kurang masyarakat kita dapat. Masyarakat kita dapat bila mai Maulid Nabi, musim-musim Maulid Nabi, orang cerita sejarah Nabi, bagaimana Nabi SAW dilahirkan. Padahal ulama bersepakat 12 Rabiul Awal adalah tarikh kewafatan Nabi. Tarikh kelahiran Nabi diperselisihi. Tarikh kelahiran Nabi. Tarikh wafat, 12 Rabiul Awal. Sepakat ulama sejarah. Jadi seolah-olah buat Maulid Nabi hari kewafatan Nabi kita berharap. Taklah. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab ilmu. Perasaan nak kepada ilmu tak ada. Nak kepada fakta. Benda macam ni yang kita nak kena sedarkan masyarakat, nak sedarkan manusia tentang hakikat ilmu tu semua. Kalau kita pergi doa hak kita buat betul, yang orang ni buat salah, tu masalah. Sebab dia itu ustaz juga. Dia pun ada pengalaman juga. Dia pun ada pemujahan dan dalil dia juga. Sekarang ni kita nak jelaskan prinsip. Bukan saja ada